Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini biiznillahi taala kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Tanbihun Nabil ala anna tark dalilun peringatan bagi orang yang ada akal fikiran yang cermelang bahawa sesungguhnya tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan amalan yang tertentu, sedangkan tarikan dan sebab amalan itu ada zaman dia tak ambil sebab tadi itu mai buat amal, kita mai buat lik belakang, maka itu adalah rangka yang salah dalam agama kita. Kerana dalam Islam kita ni ia bagikan hukum tadi itu kepada dua. Ada hukum syar'i, ada hukmul wada'i. Hukum syar'i ni memanglah kita fahadah wajib, haram, sunat, makruh, haruh. Adapun hukmul wada'i iaitu sakut paut dengan sebab. Salah satu daripada sebab tu orang panggil hukum wada'i. Apa makna hukum wada'i? Yakni hukum yang diletakkan oleh syarak juga untuk mengadakan sebab tadi itu, ambil dia mari wa amal ibadat. Tu. Misal balah mana? Misalnya kita nak boleh sembahyangnya maghrib saat ni. Kenapa? Kerana dia masuk waktu. Masuk waktu ni kira lagu mana? Yakni tenggelamnya matahari sampai ke timurnya warna merah atau panggil kesan daripada cahaya matahari. Itulah sebab yang syarak kita letak untuk buat kita tu semaya maghrib. Tu sebab umpama tu orang panggil hukmul wada'i, hukum wada'i yang diletakkan oleh syarak. Maka sebab tadi itu apabila dia lalu di atas hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi itu tak ada ambil sebab tu mai wa amal ibadat maksudnya. Kalau kita pergi ambil sebab tu maka jadi rangka lah amalan kita. Tak payah faham tu. Mana kata kita faham dah. Adapun kalau sebab tu tak ada zaman Nabi, tarikan itu tak ada zaman Nabi, tiba-tiba timbulnya sebab balik belakang ni, umat Islam berhajat kepadanya.
Jadi kalaulah orang ambil asbab lek belakang tu mari buat amal, sedangkan sebab tu tak ada zaman Nabi, hak tu panggil masalihul mursalah. Ni kita kena tanya wi faham. Tanya wi faham malam ni sama-sama kita nak ulang wi biarkan kita faham wi jadi jelas. Apabila kita faham jelas dah, insya-Allah gi dengar siapa ngajar pun tak apa, ngaji dengan siapa pun tak apa, bahasa bangsa mana pun tak apa, kita ada antibody. Makna kata kita ada antivirus, kita boleh menjagakan cara memikir kita, pahaman kita daripada salah faham di antara rangka yang dimerka dalam agama dan masalihul mursalah yang dibergalakkan dalam agama kita supaya nak memajukan agama al-Islam. Dua ni adalah benda yang berlainan tak sama. Waliknya kita jadi tak faham situ. Apabila tak faham situ, membawa kepada kata apabila orang hurai sikit, jadi kita rasa nak menyeleweng selalu. Jadi geleweng tayar kita ada betul-betul dah tu jadi geleweng kot lain. Dengan sebab itu kita ngaji ni di Muhajirin, Masjid Muhajirin kita ni untuk kita nak mengadakan frisai ataupun satu alat mempertahankan cara memikir daripada kesilapan yang gelicir daripada seseorang yang tak sengaja pun asal tu. Baik, itu sebagai kesimpulan hisah yang telah lepas. Malam ini kita nak tengok halaman muka 55, iaitu manakah dalil daripada Quran yang Allah Ta'ala itu mentegahkan kita, melarangkan kita berlakunya rangka dalam agama. Mananya dalil kata tak boleh buat rangka dalam agama duduk mana? Ni ayat ni. Ayat mana? Kita tengok. Dia kata amma tahdhiru minal ibtida'i fid din faqad qala Allah Ta'ala. Adapun tegahan daripada kita ibtida'. Ibtida' ni gulawe dia al-ittiba'. Ittiba' mana ikut, ibtida' mana rengka. Rengka tu haram, ittiba' tu wajib. Maka kita nak ittiba', pasti kita kena ada ilmu pengetahuan. Yang wajib kita tadi itu mengaji dan belajar daripada warasatul anbiya sehingga nyata dan jelas bagi kita kata ini adalah jalan yang diberjalankan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita kena ikut. Dalil kata wajib kita nak ikut Nabi ini, kita ingat dalam akal fikiran kita semua hadirin hadirat pada malam ini ayat 31 daripada surah Al-Imran. Allah Ta'ala kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata olehmu ya Rasulullah kepada kaummu semua, umatmu semua yang mereka itu duk akaknya suara kata dia tu kasih pada Allah, kasih pada ajaran Allah, kasih pada agama Allah, maka hendak mung i'lan perakat we tahu fattabi'uni, hendaklah mung tu ikut aku. Tu jelah tu. Tu dalil wajib kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar mana kita nak ikut sunnah? Yakni ikut sekadar mana kita itu kuasa. Ada dalil tak? Ada. Allah Ta'ala kata mana? Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu itu berbakti, bertakwa kepada Allah sekadar mana kamu itu kuasa. Kuasa di sini makna lagu mana? Buat, tetapi sekadar mana kita kuasa. Bukan tak buat. Umpama Nabi SAW kata, apabila mung ni nak semaya, hendaklah mung tu berdiri. Fa in lam tastati', kalau mu tak kuasa, fa'ala fal qa'id, di atas kita menyata. Fa in lam tastati', kalau tak kuasa lagi, fa'ala jam, di atas lembung kita balikkan ni. Lagu tu makna kata fastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Bukan makna kata aku tak kuasa nak ikut, tak ada buat langsung. Bukan lagu tu. Nabi Muhammad SAW kata dalam hadis sahih, dia kata idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh gapo satu perkara kepadamu,
maka hendaklah mung tu bawa datang sekadar mana mung tu kuasa. Niwi kita faham. Kuasa di situ mana buatlah sekadar mana kita kuasa. Tak buat langsung tu tak boleh. Malaikat ada keuzuran lemuh masalah. Hak tu lain. Hak tu bab lain, bab istisnaat, hak tu bab lain. Jadi Tuhan royak dalam Quran tadi itu tepat hak larang kita tak sewi buat rengka dalam agama. Hak wajib ikut sunnah tadi itu ayat Quran apa? Membaca dah hadis kita dengar dah saat ni. Hak ning ni hak nak larang kita tak sebuat rengka. Masya-Allah. Kalau kita mengaji bab ayat mutasyabihat muhkamat, buat ayat ni juga. Mengaji masalah ittiba al-ibtida' ikut dan rengka buat ayat ni juga. Jadi dia makan siku ayat Quran ni. Kalau pasal kok ni pun boleh, kalau syarah kok ni pun makan pada akal fikiran nampak belaka. Tuhan katakan tu bagi mereka yang ada kitab tu cuba kita perhati. Dan amun nak bawa contoh malam ni supaya kata kita tadi itu boleh faham. Katakan huwallazi anzala alaikal kitab, ialah Allah yang menurunkan di atas engkau ya Rasulullah akan Alkitab. Kitab di situ ijma' ulama ilmu mufassirin kata Al-Quranul Karim. Ijma' tak ada khilaf walaupun seorang pun kata Alkitab huwal Quranul Karim. Quran ni makna gano? Yakni kitabul munazzal min indillahi azza wa jal. Kitab yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang mula al-mabdu' bi suratil Fatihah wal mukhtatimatu bi suratin Nas. Makna kata ayat Quran ni, Quran iaitu kitab yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala mula daripada Fatihatil Kitab hingga qul a'udzu birabbin nas. Berapa juzuk? 30 juzuk. Berapa surah? 114 surah semua. Dalam juzuk tu ada 8-nya bunga. Ambil 8 lagi kali dengan 30 tu baik banyak mana? Itulah hizb bagi Al-Quranul Karim. Nak kita faham, kata itulah ibu hak Tuhan ayat kata alaikal kitab, di atas engkau ya Rasulullah al-kitab. Apa maksud alaikal kitab di sini? Yakni Quran ni wajib kita beriman kata ia mari daripada Allah melalui jalan Rasulullah. Tak ada siapa pun boleh faham Quran lebih baik ataupun lebih afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Awak pun kerana Tuhan waktu turun Quran tu atas dia. Pak Tuhan waktu turun Quran di atas dia ni kerja Nabi Muhammad buatlah mana? Dalam ayat surah An-Nahl Tuhan kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra ya Muhammad. Sesungguhnya kami waktu turunkan kepada engkau ya Rasulullah akan az-zikr sebagai pengingatan. Quran ini sebagai pengingatan. Nak kita tadi itu tak lalai. Wa apa? Waktu turun wa anzalna ilaika dzikra khija nabi litubayyana linnas, supaya engkau ya Rasulullah menyatakan hukum hakam bagi manusia, bagi orang mana-mana yang beriman dengan Quran terutama. Hak tu khija nabi. Dengan sebab itu kita dok mengaji ni tak usah takut lah. Tak usah takut pada cara mengaji Quran, ngaji hadis. Kita cerak tak tinggal alim ulama kita dah situ. Yang kedua, barang siapa pegang mengikut Quran, mengikut hadis, cerak Tuhan confirm kata tak sesat. Nyata dan jelas Tuhan jamin dalam Quran kata tak sesat sama sekali. Ada tak dalil kata tak sesat? Ada. Tuhan katakan ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami ni tak turunkan Quran di atas engkau ya Rasulullah dan di atas umat engkau supaya Quran itu jadi kemudaratan, jadi kecelakaan bagi puak-puak kamu. Tak. Dengan sebab itu silap haraplah kita tu dogi iktikad kata Quran nak bawa pada jalan yang sesat tu. Hadis nak bawa pada jalan yang sesat tu. Kalau kita tak tepuh bahu Quran, bahu hadis direct pun kalau kita sebut dengan cara
lekak-lekak pun tak kena juga. Sebab hak ning Tuhan raya dah kata la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Ya tak datang Quran ni sama ada depan lek belakang lagi akan datang benda kebatilan itu tak ada. Apa makna batil? Yakni benda hak menyalahi dengan fitrah manusia dan sifat kesemulaan jadi manusia. Ya tak cengah sama sekali. Itu makna ma anzalna 'alaikal Qur'an huwa alladhi anzala 'alaikal kitab. Allah Ta'ala waktu turun di atas engkau ya Rasulullah akan Alkitab. Ijma' di sini mana Al-Quran. Kama dia dalam Quran itu ada apa? Dalam Quran kita 30 juzuk tu hak kita royak ada ada apa? Minhu. Di antaranya pakai min li ba'd. Minhu yakni minal kitab tu. Ayatun. Ayat ni makna kata keterangan. Masya Allah. Kita panggil ayat pertama, ayat yang kedua. Ayat-ayat ni mana keterangan. Quran tu terang dah. Maka dinamakan satu ayat tu keterangan juga. Tu satu. Yang kedua makna ayat di situ makna pecaman. Tepat kita nak baca, nak masuk syurga kena jalan belakang bayangi dia. Barulah kita tu sapa kepada matlamat kita hak asal. Lalu Tuhan kata minhu ayatum muhkamat. Di antaranya kita terjemah bahasa tengah gitu. Kalau bahasa bahasa tengah kita kata di perantaraan kita terjemah gitu. Kalau bahasa petani kita setengah daripadanya. Dua-dua tu boleh hitung tu. Kena belaka terjemah gini pun tak apa, terjemah gini pun tak apa. Kerana min di situ tu apa panggil min li ba'd, bukan min li ibtidaiyah ataupun min lil bayan, bukan. Minhu di antaranya di antara kitab tu ayatum muhkamat. Allahu akbar. Ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni maknalah mana? Dengan molek kata baik. Kita nak wari Datuk Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hawa apa wari Ibnu Katsir? Ulama lain tak ada kalah mana? Setengah-setengah orang duk tanya-tanya tu kah? Terkadang kita sendiri pun tanya, acak dengan Ibnu Katsir sedangkan tafsir bukan so banyak. Tapi apa orang pakar-pakar tafsir Ibnu Katsir? Nak wih kita faham. Rusia orang pakar ni Rusia sungguh nak. Yakni dalam Islam kita ni hak tua sekali dalam masalah tafsir Quran hak dengan cara sempurna. Hak tua sekali. Dengan cara yang tafsir Quran dengan cara sempurna namanya Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang meninggal pada tahun 310 Hijrah. Kitab dia ni kalau lah hak cetak ke baru, kalau hak kita lepas mata tengok tu 27 jilid semua. Jilid-jilid besar duk gitu. Jadi 27 jilid tadi itu kalau kita sebagai orang awam ni cerak nek kitab mula-mula boleh 10 muka puasa ngatut dah. Wasa kata lemak, wasa tak rak, wasa kata tak sedap duk lah. Lalu marinya Imam Ibnu Katsir walaupun dia orang Kamadiyah, korang kelapa dia ni. Setengah kata korang ketujuh lah, tak apalah kita kata duk di antara tu lah. Mari tengok tafsir Tabari tu besar. Apabila besar, nak buatlah mana orang tu berapak sikit dengan tafsir Tabari. Hak cetak ke dulu tu kita kira atas 10 jilid. Hak sekarang lah ni 27 jilid. Imam Ibn Katsir nak buatlah mana dia dok kira mikir cara dia buat sebagai ringkasan. Kepentingan tafsir Tabari bagi umat Islam ni pentinglah mana sangatnya. Gini penting tak penting. At-Tabari tu diri dia tu ulama pakai ittifaq sebulak suara gelarkan dia dengan Sultanil Mufassirin. Raja bagi segala ahli tafsir. Tu. Apabila dia ni raja, memanglah kitab dia tu penting. Apabila kitab dia penting, dia besar. Tabiat manusia kita ni, dia pasal kata lemah lalu tengok besar-besar. Ibnu Katsir dia kata ginilah, aku berasa kata nak ringkas sikit kitab Tabari ni daripada 10 jilid hak zaman dia tu, jadi 4 kulit, 4 jilid. Tu baik 4 jilid sungguh.
Imam Ibn Katsir tubik karya tubik tu jadi 4 jilid. Itulah jadi sebab orang kita tu duk gantung kepada tafsir Ibn Katsir tu kerana dia sebagai ringkasan bagi tafsir Tabari. Maka tafsir Tabari ni tafsir biasa mana? Ni kita kena faham ni. Ngaji bab ni bela-bela macam mana nak masuk ilmu sikit. Yakni tafsir ada 3 semua. Ada tafsir bil ma'thur, tafsir dengan hadis Nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Dipanggil tafsir bil ma'thur. Satu. Yang kedua, tafsir bil ra'yi, tafsir mengikut pahami fuqaha. Dalam mazhab Maliki tafsir balah ni, mazhab Syafi'i tafsir balah ni, Hanafi tafsir balah ni, Hambali tafsir lagu ni, Zahiri tafsir lagu ni, Ja'fari tafsir lagu ni, Ibadi tafsir lagu ni. Lapai mazhab ada atas muka bumi lala ni tafsir mengikut keadaan usul mazhab masing-masing. Ya usul dalam ahli sunnah wal jamaah tu tepat nak waktu tubik hukum ada 14 usul semua. Hak ittifaq tu 4, hak kita duk ngaji dah Quran, hadis, ijma' al-qiyas. 4 ni ya. Lain daripada 4 ni mana 10 lagi tu khilaf. Hak ni ambil sikit, hak ni ambil sikit, hak ni ambil sikit. Tu nak kita faham. Lalu Imam At-Tabari ni ia tafsir bil ra'yi, gitu cara dia. Salah satu daripada tafsir bil ra'yi hak masyhur yang ulama pakat duk guna sampai ke sekarang, Tafsirul Ahkamil Qurtubi. Orang panggil tafsir Imam Al-Qurtubi, hak tu panggil tafsir bil ra'yil mahmud. Tafsir dengan pendapat yang muwafaqah dengan usul yang tak cenggah dengan syariat al-Islam. Itu tafsir bil ra'yi. Satu lagi orang panggil tafsir al-Isyari. Tafsir Isyari ni tafsir yang ulama tadi itu dapatnya ilmu al-ladunni. Ghalib ke nak berat pergi balik as-sufi. Ini salah satu dari tafsir apa nama al-Isyari. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita ni ada tafsir ni hak diiktibar kata boleh buat kira, iaitu tafsir al-Alusi. Tafsir Alusi ni 30 jilid semua kitab dia. Hak lain lagi tu amat tak saya sebut dah lah. Jadi 3 ni kita faham kata apabila sebut tafsir, orang tafsir main jalan 3 ni. Hak sab-sab 3 ni. Apabila gitu At-Tabari ni jalan ke mana? Jalan balik tafsir Al-Athari, tafsir bil ma'thur, yakni tafsir dengan hadis Nabi, ambil ayat Quran tafsir dengan ayat Quran, ambil hadis Nabi mai tafsir ayat Quran, ambil pendapat sahabat tafsir ayat Quran, mari tabi'in tafsir ayat Quran. Allah kata hak berenah tadi itu duk dalam tafsir dia. Cuma dalam riwayat Tabari itu terkadang satu ayat ya wari 20 jalan hak ulama tafsir daripada sahabat tabi'in dan tabi'in. Banyak. Ibn Katsir kata kalau kita ringkas 20 wak jadi 2 lagu mana? Ulama zaman dia tu pakat setuju. Maka menepati tafsir Imam Ibn Katsir ni panggil mukhtasar, ringkasan daripada tafsir At-Tabari. Tu kita faham tu. Takut orang kata tafsir Ibn Katsir ni orang pergi pesing kata maaflah sebut dah. Orang pesing kata bukan orang kita ni Ibn Katsir ni. Bukan makna orang buat makhluk supaya kita lah maaflah kita sebut dah. Misal kata Allah kita ni tak boleh pakai dia tak buat masalah. Ada, dia tak sakut paut situ. Hak dok boh lagu tu bukan tu. Buat apa mau sebut lagu ni? Kerana ada tokoh kalau dok Mesir lala ni dok syarah ke orang nama Yusri Jabr. Orang tanya dia, wahai tok guru, boleh ke tak ni mu nak nasihat ke tak aku ni nak baca tafsir Ibn Katsir? Dia kata tak. Sebab tafsir Ibn Katsir ni ditarjihkan oleh puak-puak yang pesing kata kau muda lah kata tak pakai. Tak boleh. Hak puak tu pakai. Kalau puak tu pakai kita tak usah pakai. Rugi besar. Orang Melayu ada mengaji Mesir ada dengar cara-cara mikir lagu tu. Iqra manahijat tafasir. Baca tengok manhaj at-tafsir. Hak kita duk ngaji dalam Jamiatul Azhar tu, gapakah tafsir Ibn Katsir? Tafsir Ibn Katsir adalah ringkasan daripada tafsir At-Tabari. Kita faham tak? Kalau gitu tafsir ni bukan mari daripada akal fikiran Imam Ibn Katsir. Lah, sebagai ringkasan daripada tafsir At-Tabari. Banyak lagi kalau nak sebut tapi bukan bab dia. Bukan bab dia. Lalu ambil sini, tok guru kita ambil katakan qala al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi minhu ayatun muhkamat.
di antara ayat Quran tu ada ayat muhkamat. Apa ayat muhkamat? Ni ayatul muhkamat ni dia ni. Fahunna hujjatur rabb. Masya Allah. Ayat-ayat muhkamat ni iaitu hujah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Hujah ni makna lagu mana? Hujah ni yakni satu perkara daripada Tuhan mendatangkan kita kepada manusia supaya nak kita tu berpegang dengan dia. Kalaulah kita pegang dengan dia, nescaya kita selamat. Kalau kita tolak dia, akhirat esok kita adalah rugi. Itu mana hujah. Kalau dalam bahasa manusia, hujah-hujah ni maknalah mana? Yakni perkara yang membantahkan kebatilan. Itu mana hujah. Basat pak nampak lagi payah kan? Situ sikit. Kalau hujah ni nak kecek basat pak teh kita faham mudah-mudah, bajak buat menyatah. Sekaligus itu mana hujah. Ada pun dalil lain. Dalil ni sebagai tanda kata muga ni gini, muga ni gini. Dia bukan hujah. Tapi hujah ni tinggi sekali dalam Al-Quran. Sebab tu Tuhan kata rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul mari itu bawanya keterangan daripada Allah Taala, royak berita gembira bagi orang yang taat. Royak berita yang ngeri bagi orang yang deraka pada Allah Taala, supaya manusia itu tidak ada hujah gapo-gapo dapat Tuhan esok selepas daripada kedatangan Rasul salawatullahi wasallamuhu alaihim ajma'in. Hatu makna hujah. Ada pun dalil lain. Dalil ni awak gini, dalil ada. Sekadar dalil darajat yang kedua. Ini kita nak buat beza. Lalu ayat muhkamat ni panggil hujjatul rabbi, satu hujah. Fahunna hujjatul rabb, iaitu hujah. Wa ismatul ibad, dan benda yang nak menjagakan keselamatan hamba. Wa daf'ul khusum al batil. Mana kata nak menolakkan ke al-khusum ni, mana orang nak lawannya, hak peseng duk di atas kebatilan, dia duk di atas kebatilan, dia nak lawan pula kebenaran. Itu panggil khusumil batil panggil. Maka ayat muhkamat ini dia tadi itu nak tolakkan benda kesamaran supaya nak kembalikan kepada keterangan. Itu makna ayatun muhkamat. Allah nyata tengok. Minhu ayatum muhkamat laisa lahunna tasrifun wala tahrifun amma wada'na alaih. Tidak ada jalan kita nak pergi paling, nak pergi ubah daripada apa yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Itu ayat muhkamat, nyata molek, jelas-jelas, tak ada kesamaran sikit pun. Itu makna ayatul muhkamat. Kemudian orang kata ayat muhkamat ni ayat pesai mana? Ayat muhkamat ni tak kira dalam Quran kita bagi tiga ya. Yang pertama sakut paut dengan babul iman. Yang kedua sakut paut dengan babul ibadat. Babul Islam lah babul ibadat ni. Ibadat tu bawah dia ada jinayat, ada munakahat, adanya muamalat, dia 4 bab semua. Ada al-ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat. Itu babul Islam. Lepas daripada iman dia ada 4 bab tu. Babul Islam ni babul iman. So lagi babul ihsan, sakut paut dengan akhlak, budi pekerti dan sebagainya. Semua tadi tu dalam 3 bab ni dalam Quran, kalau bagi dengan cara gitu, ada ayat muhkamat yang merangkungi semua. Salah kata dalam bab pegangi ada ayat muhkamat. Ada dalam bab ibadat ni babul Islam muhkamat, ada dalam akhlak ada muhkamat. Sebab setengah-setengah daripada orang yang kata dalam bab sakut paut dengan pegangnya ni ayat mutasyabihat saja. Jangan kecek lagu tu. Tak kena dengan apa yang diberikan oleh alim ulama hak sedega-sedega ni lah. Kalau kita tak faham gitu, salahlah kita ni. Itu makna ayat muhkamat. Kemudian Tuhan ayat hunna ummul kitab, klik pada ayat tu sikit. Dialah sebagai tempat kembali bagi kitab. Nanti tengok amun nak kembalikan masalah mutasyabihat, klik pada muhkamat, amun cedek mari. Kita kerja malam ni kita nak buat contoh-contoh misal-misal. Jadi
Ayat muhkamat tadi itu adalah gapo dia? Adalah ibu bagi segala kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebahagian lagi Allah Ta'ala jadikan mutasyabihat. Allah, apa makna mutasyabihat di sini? Ada kesamaran sikit. Sebab itulah Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dia katakan wal mutasyabihat fi sidq, dia supa ayat dalam Baqarah, dalam Al-Imran, dalam An-Nisa, dalam Al-Maidah, di dalam An'am, di dalam Al-A'raf, di dalam Anfal, dalam At-Taubah, tarik gila hingga 114 surah tu yushbihu ba'duhu ba'da, ay yusaddiqu ba'duhu ba'da, membenar setengah di atas setengah. Ayat Quran tak berlawan sama sekali. Jangan sama sekali kita iktikad di dalam hati kita, hai umat Islam, kata Quran itu berlawan sama sendiri. Haram kita pergi lagu tu. Kalau kita berasa kata ada berlawan, fas'alu ahla dzikri mubasyaratan, tanya orang pandai. Hak pandai dengan Quran lah, hak pandai dengan hadis lah. Dia duk tanya hak tak pandai dengan Quran, tak pandai dengan hadis, tak leh. Kalau tanya hak tu nya jawab kok lainnya. Nampak tak tu? Kita tanya hak pandai dengan Quran dengan hadis itu. Kama dia kata wal mutasyabihat fi sir laisa lahunna tasrifun wa tahrif, laisa lahunna tasrifun wa tahrifun. Itu dia. Tidak ada bagi ayat mutasyabihat tu kita nak pergi paling, kita nak pergi ubah, tak boleh juga. Walaupun dia tu mutasyabihat, tetapi kita nak pergi takwil dia, paling dia pada asal, tak boleh. Jadi rangkaian ni mari di mana? Mari daripada ayat mutasyabih. Masya Allah sungguh. Masuk balik mana? Masuk daripada ayat mutasyabih. Masuk lagu mana? Nanti yang menawak misawin apa. Lalu dia kata wa ta'wil ibtalallahu bihinna al-ibada kama ibtalahum fil halal wal haram. Allah Ta'ala itu jadikan ayat mutasyabihat ni buat apa? Kerana nak coba akan hamba dengan ayat-ayat tersebut, sebagaimana Tuhan mencobakan hamba dia daripada masalah halal wal haram. Allah, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Benda halal, benda haram nyata, tapi di antara dua tu ada perkara yang jadi kesamaran. Allah. Bahkan kesamaran ni jarang-jarang orang nak boleh tengok nampak kata benda ni hak kenalah mana. Jarang. Hak jarang tadi tu kita nok lah, kita nok. Kita tu salah satu orang boleh faham. Bukan orang lain. Kita ada gaduh ramai ni nak pergi kano. Ramai nak pergi kano, kita nak pergi kano. Ha ni agama kita duk royak ni. Jangan duk buat sedap atas muka bumi ni. Selama mana kaki kita tak boleh jijak dalam syurga 12 balas tu, tak sawak sedap duk dunia. Tak kira tok guru ataupun orang mengajar ataupun siapa apa, sama. Kerana apa? Kerana ni Allah Ta'ala nak ibtilakan hamba dia dalam masalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat lah mana? Nanti hamba nak wari misal satu. Kita biasa dengar tak? Orang duk berzikir Allah, 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 okay? Dia ambil dalam mana? Ni malam ni hamba nak wari. Hamba wari ni iaitu ayat daripada suratul Al-An'am ayat 19. Cuba kita pergi tengok ayat 19. Tanda tak apa-apa tu pergi buka Quran tengok. Orang duk zikir Allah, Allah, Allah lah tu dah. Dia ambil dalil di mana? Dia kena tanya. Sebab orang kita ni kalulah jual tak ada menimai ke tak beli sama kita ni. Kalau jual tak ada sukat teh, orang tak beli. Gamak-gamak orang tak sel sebab orang banyak musakaf. Mana kata sekurang-kurangnya dia tu faham akan isi kandungan ayat Tuhan. Lalu ayat ni dia ambil ayat bunyi gini. Tuhan ayat kata qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Kata olehmu ya Rasulullah, apakah sesuatu yang besar dalam masalah nak mensaksikan satu perkara?
Ayat ni ayat menyaksikan. Masalah kita ni tak ada saksi sorang habuk pun. Kita tak, Tok Qadhi tanya, pia yang menyaksikan kamu? Kita tak Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu maknanya gitu. Saksi kita tak ada. Tapi pia nak menyaksi, kita tak Allah taala yang menyaksi. Sebab kita nak bohong pada Allah, dusta pada Allah, tak leh. Lalu Allah taala ni sebesar-besar syahadah. Lalu ayat hubung, qulillahu syahidum baini wa bainakum. Kata olehmu ya Rasulullah, Allah lah yang menyaksi di antara aku dan di antara kamu. Tiba-tiba orang hadap zikir Allah 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 tu, ia kata ninglah dalil kata boleh kita zikir Allah Allah. Mana qulillah, ia kata. Lagu ning ni orang panggil ambil dengan mutasyabihat. Awak apa boleh ambil dengan mutasyabihat? Kerana ayat ni tak ada sakut paut dengan babul zikr langsung. So dah situ. Tak ada sakut paut dengan bab zikir langsung pun. Kamar dia masalah jawab sini ni bukannya jawab nak kita buat kata berzikir Allah Allah, tak ada. Maka orang yang ambil lagu ni orang panggil ambil dengan mutasyabihat. Yalah tu. Supaya orang duk berlafaz tak kalau nak semaya berlafaz sampai ke royak kata sunat. Pas orang tanya, ambil anu ni perbuatan ni? Ya ambil daripada puasa, dia kata. Nabi apabila masuknya Ummu Aisyah radhiyallahu anha, ada gapo kata nak makan hari ni? Aisyah kata tak ada gapo ya Rasulullah, hari ni tak ada. Dapur kita tak berasak dah 3-4 hari dah, tak ada gapo nak makan, dia kata. Lalu Nabi kata, idzan fa inni shaimun. Kalau gitu aku puasalah. Orang hak nak ambil dengan mutasyabihat, dia kata tulah lafaz kata Nabi itu berlafaz dengan puasa. Kalau berlafaz dengan puasa boleh, berlafaz dengan semaya tak apa. La ilaha illallah. Tak kena mengena. Idzan ana shaimun itu hadza khabar. Kalau gitu aku puasa pun tak apa. Lafaz niat kalah tu. Bukan lafaz niat, tapi buat apa buat lagu tu? Kerana ambil dengan mutasyabihat. Tu cara ambil dengan mutasyabihat salah. Itu satu masalah zikir pun sama, masalah niat pun sama. So lagi masalah sakut paut dengan Tuhan. Puak iktikad Tuhan tak tahu mana ni atas pun tak ada, bawah pun tak ada, kiri kanan depan belakang tak ada belakang, dalam alai pun tak, luar alai pun tak. Ada lain tak? Ya tak ada. Mana? Qala subhanahu wa ta'ala wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dia kata ni Nabi Ibrahim ayat kata, aku ni lagi cari Tuhan aku di Palestin tu. Barulah aku tu dapat hidayah daripada Tuhan. Subhanallah. Ini ayat apa ni? Mutasyabihat. Apabila ia ambil ayat mutasyabihat, ninglah dalil nak ayat kata dak. Tuhan tak ada atas, tak ada bawah ni. Kalulah Tuhan tak ada atas, pas Nabi Ibrahim nak pergi cari Tuhan, ayat Quran ni nak katakan no. Tengok dia cara putar dia. Sedangkan ayat ni mutasyabihat daripada surah As-Saffat ayat 99, tanda taruh. Kita tengoklah Quran esok. Kalaulah dia tadi itu hati bersih, lagi kita nak baca sikit. Hati bersih, dia akan kembali mutasyabihat tadi itu kepada muhkamat. Ayat muhkamat duk mana? Duk di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26. Anda tahu rakam. Az-Zukhruf ayat 26. Katalah hana. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan tak kala telah berkata oleh Ibrahim bagi ayah dia Azar dan kaum dia, sesungguhnya aku ni pelepah diri daripada apa yang kamu itu hai kaum dan hai ayah yang mengibadat lain pada Allah, malaikat Tuhan yang mengada yang menjadikan aku, maka itulah jalan sayahdin, jalan hak dapat hidayah. Hak tu maksud kata Nabi Ibrahim tu keluar daripada tempat hak ayah dia, pergi pada tempat yang bersih. Bukan makna kata pergi jumpa Tuhan. Ni nak kita faham katalah mana? Orang yang pakai ayat mutasyabihat tak sih kembali kepada muhkamat. So situ 2, 3, 4 dah. So lagi kita ada dengar setengah-setengah daripada orang
Ya i'tikad katalah mana? Nabi Nuh tadi itu colek mata Tuhan buat perahu. Dalil wasna'il fulka bi'ayunina. Hei Nuh, hendaklah mu tuak perahu dengan mata aku. Makna kata pergi colek mata Tuhan buat perahu. Ambil lah tu, ambil dengan mutasyabihat. Sedangkan kalaulah hati yang bersih molek, nescaya ia akan kembali kelik pada suratul Qamar. Allah Subhanahu wa taala rayak dalam suratul Qamar ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-12 13. Tuhan kata mana? Tuhan kata fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi'ayunina jazaa'an liman kana kufir. Kami tadi itu menanggungkan, menyelamatkan puak kaum Nabi Nuh tu di atas perahu yang ampunya kayu dan paku. Zati alwahin wa dusur. Perahu yang punya kayu dan paku. Ning lah orang panggil ayat muhkamat. Tapi dia dak baca satu ayat, korek mata Tuhan buat perahu. Buat apa lah jadi gitu? Kerana hak kita nak baca ni. Atau misal-misal dah tu. Misal ni kerana apa? Fa ammal ladina fi qulubihim zaigun. Maka ada pun mereka yang ada di dalam hati dia tu sifat zaigh. Apa makna sifat zaigh? Yakni dalal, tak betul jalan, wa khurujun anil haqq ila al batil, keluar daripada benar-benar kepada benda kebatilan. Hajalah. Zaighun kalau nak terjemah seka mailun. Apa makna mailun? Makna cenderung hati daripada benda kena kepada benda salah. Ayat muhkamat duk ada, ayat mutasyabihat duk ada. Kalau dia kembali ayat mutasyabihat kelik pada muhkamat, sebagaimana Tuhan raya hunna ummul kitab, halal muskilah, habis masalah. Tapi dia tak buat lagu tu. Buat apa? Kerana dalam hati dia tadi itu ada penyakit. Munasabah ayat ni kok mana? Ning ayat ni munasabah kok ni pula. Iaitu ia kata, orang kalau orang tanya, manakah dalil-dalil Quran hak suruh buat rangka dalam agama? Manakah ayat Quran yang Tuhan puji orang buat rangka dalam agama? Dengan molek berarti baik, tak dengar wi molek tak faham ayat ni enggak, kita nak buat amal apa tak sedap. Kerana ada orang dok kosek. Supaya kita dia kan duk tak pahang kayu, lepas tu dia mula jolok dengan galah. Tak kena lagu jatuh turun. Supaya juga kita nak beragama, pasti kita nak gantung wi molek dengan ajaran. Dia akan baca ayat pada kita. Ning dia kata dalil hak Tuhan ni puji orang buat rangka dalam agama, dalil bid'ah hasanah sini. Mana? Dalam suratul Hadid ayat yang ke-27 dia kata. Ya Allah, kita tengok bunyi kata kana, bunyi gini, thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Kemudian wa rahbaniyah ibtada'uha. Di sini rahbaniyah ni dia, yakni padri-padri yang ada dalam agama Nasrani, mereka itu ibtada'uha wa rangka dalam agama. Wa apa boleh panggil rangka ma katabnaha alaihim. Hak Tuhan tak ada suruh pun di atas mereka illa ibtigha mardatillah. Ya buat tadi tu dia niat molek untuk nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya baca banyak tu. Maka ninglah dalil dalam Quran. Apa kata nak pakai Quran kata? Quran dah ni kata. Sedap. Kalau kita tak mengaji, ya kerak depan kerak belakang. Kita pun tak tahu haisus siap. Lagu mana ayat ni turun? Sebab apa? Tak tahu situ dah. Kamar di tengah, depan, belakang, tak tahu pula. Kau jadi gedeglak mata. Dia kata ninglah dalil kata kita ni boleh buat rangka rahbaniyah ni tak guru. Amun nak ayat kata kamil ayah, akmil ayah, sempurna ayat sikit.
Sempurna ayat, sempurnalah mana? Fama ra'auha haqqa riayatiha. Mereka itu tidaklah ambil ajaran Tuhan tadi itu mari amal dengan cara sebenar-benar amal. Nak raya atas ayat ni nak cela orang buat rengkok tapi orang nak buat rengkok ambil ayat ni nak bantu rengkok kena tak? Dengan ambil dalih tak kena. Sebab tu kita apabila dengar orang nak buat benda rengkok dalam agama gapo, tengok ambil dalih, kalau kita tengok kena molek, kalau ayat Quran tak bantu dia. Kalau hadis Nabi hak sabit tak bantu dia. Malaikat hadis Nabi hak tak sabit, baba dia nak salah kata menyurut bawahnya. Maka ayat ni ayat yang mencelakan orang buat rengkok bukannya ayat yang nak membantu orang buat rengkok Ayat daripada surah Al-Hadid ayat 27. Sebab apa yang ambil ayat ni? Tak lain tak bukan fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Ha ni dah. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka dia ikut barang yang jadi syubhat. Syubhat tengok dalih yang ambil saat ni. Zikir Allah ambil dalih tak kena dah tepat. Royak kata Tuhan tak atas tak bawah, ambil dalih tak kena pada tepat. Royak kata dalam Islam kita puji dan akadnya orang buat rengkok tak kena pada tepat. Semua kalau kita nak bilang kita depan kita ni duk begini, kita tengok dalih yang mereka buat rengkok tak kena pada tepat dia. Sebab itulah orang kita kalau kita faham sungguh, sini nak duduk sini, nak duduk sini. So umpama tukar buat umur, tengok mai kata tak kena punggah sini buat semula. Ya dah. Orang kalau faham oleh agama, dia tahu kata sini tak boleh letak sini, letak gini. Itu cara kita nak beragama. Ya ikut benda mutasyabihat. Patu ya buah kat orang. Mereka ini turut ayat mutasyabihat. Ayat apa yang mutasyabihat? Ayat sakut paut dengan sifat-sifat Tuhan. Tak ada ulama dalam dunia ni royak kata ayat sakut paut dengan sifat Tuhan tu ayat mutasyabihat dengan cara mutlak. Tak ada. Malaikat ya royak mutasyabihat sekadar hakikat kaifiah. Itu mutasyabihat tapi makna tak ada biar kata belah tu. Hak ulama sedega-sedega tu utama ulama salah. Hatta sehingga Imam Abi Hasan Al-Asy'ari sendiri pun tak kata belah tu. Amo tanya ni masa duk luar negara lagi pada ulama Nusantara kita sini yang pegang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu ayat mutasyabihat. Amo tanya, dia kata di mana Abu Hasan Asy'ari? Siapa minit ni tak ada boleh tubik jawab lagi pada ambo. Apa? Nak royak hak kita baca tu kita yakin dengan ilmu kita ngaji dengan guru-guru kita, kata ayat tu ulama tak ada katalah tu. Tapi kita dok kata belah tu kita ambil ilmu dana. Ni masalah. Nakwi kita faham ya, bukan nakwi kita kok mana dak malam ni nakwi kata gapo kita nak kata pasti kena ada alasan daripada nas yang dibawa datang oleh alim ulama kita yang mu'tabarin. Mu'tabar lah mana? Yakni nama dia, diri dia, ilmu dia diakukan oleh ulama dunia. Tu mana ulama mu'tabar. Kalulah ulama Nusantara pun tak kena, hak Arab jauh langsung. Ni tak boleh. Kita jadi buat adu sama tu. Jadi buat adu sama sebab tu semalam mengajar kata apabila Sudais kita ni masuk, Sudais Abdul Rahman Sudais masuk dalam masjid Muhajirin kita ni, mari duduk sini. Ada budak hafiz 2-3 orang hak mengapa Quran depan kita ni, kita nak tolak ni nak jadi tu imam tu kita tak boleh belakang. Kenapa tak susuk telah tu? Tak sesuai ya panggil. Hak ni ulama ummah. Hak ning bukan ulama juga tapi bukan ulama ummah, bukan ulama mu'tabar. Tapi kita tak hak ning tak tah pada hak ning. Ya bukan dah. Cara kita nak tak gapo-gapo yang kena susung kena supaya kita tadi itu tahu makanah pangkat orang hak mana lebih. Kalau kita tak pandai letak, punahlah kita. Ya apa tu? Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka dia turutkan barang yang ditasyabuh daripadanya. Semua dalil-dalil orang-orang buat rengkok turut mutasyabih belaka. Bila mari bab gapo lagi kita kata? Semua orang buat rengkok tak ada sahabat dalil yang soreh yang bantukan rengkok Sebab agama kita ni agama yang duduk di atas alasan. Cuba tengok. Kalau bab lafaz maya, polah tu.
Kalau bak gapo lagi wak rengko di dalam urusan amal ibadat sakut baut dengan kematian. Tengok dalil dia. So ni. Kalau kita buat kaji satu-satu tak betul pada tepat. Wa apa? Kerana Tuhan royak dah dalam Quran, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah. Nak jadi fitnah. Nak jadi kana? Nak jadi fitnah. Fitnah di sini mana kana? Yakni tinggalnya benar-benar buatnya hak rengka sebagai agama. Misal, hak ni nyapak dengan cara nyata. Umpama apabila ada kematian, hak Islam sungguh jiran tadi itu buat makan ni kepada umuh si mati. Tapi jadi terbalik zaman kita panggil zaman khadda'ah. Jadi orang hak mati nak tipanya kesusahan, kena buat benda tu. Kalau tak buat, nya kata demo, tah pakannya halau tu baik pada kampung dan sebagainya. Ini panggil balik naja. Tengok benda-benar jadi benda salah. Tengok benda salah jadi benda-benar. Ini benar juga. Tu salah satu contoh daripadanya. Jadi fitnah tak jadi fitnah. Apa ni gaduh-gaduh mari kedai ni nak gadago tu gadago ni. Riak belah-belah. Oh tak boleh lah kata suami ni meninggal tak ada gapo nak buat tu demo tak padu pula kita. Susah gitu susah gini. Pasal dia orang Jawi kita yang royak gitu apabila dia sebab dia royak belaka. Apa boleh jadi gitu ke masyarakat kan? Ibtira al-fitnah. Jadi fitnah. Pasal lagi wabtira ta'wilihi, nak takwil. Maka orang hak turut mutasyabihat itulah orang nak takwil. Orang nak turut muhkamat dia tak takwil. Apa tu kita hukum kata kita duduk mana? Orang hak tak duduk di atas batas Al-Quran ni duduk mana? Ifham binafsik. Faham sendiri. Hang tak kena royak dah sini. Kalau royak nampak kata itu benar, kita faham je. Benar ni wabtira ta'wilihi, kana nak takwil. Ayat kita pernah dengar daripada tokoh-tokoh setengah-setengah daripada orang kita. Hadahumullah. Dia kata ibtira al-fitnah, lafaz fitnah di sini ning zahir bukan murak. Hak murak lah mana? Ibtira ar-rahmah dia kata. Nak kepada rahmat bukan nak pada fitnah takwil-takwil ni. Ya Allah. Kalau nak pada rahmah sungguh Allah Subhanahu wa taala tak kuasa kena waktu ayat fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' ar-rahmah, tak kuasa. Tetapi apa Tuhan tahu waktu lagu tu kerana tak masuk dengan kepala ayat tu. Kalau wa'ri rahmah fa ammal ladzina fi qulubihim hudan, ada pun mereka yang ada dalam hati dia itu pertunjuk, maka dia ikut akan muhkamat. Dia tadi itu nak pergi tak boleh, nak tafsir tak boleh. Kalau kita nak tafsir sosok nak tafsir tak boleh. Sebab ayat ni ayat tepat celah. Apabila tepat celah, tepat yang Tuhan merka, kita nak win nampak tu Tuhan rahmat, Tuhan redha, boleh buatlah tu. Mari bekak muka. Nasallahu taala assalam wal afiyah. Kita ni tak ada apa muka tak kena apa kali. Supaya dulu lagu mana bekak lagu tu. Orang pakat nampak belaka. Kita nak pergi tudung tak leh. Nak tudung lagu mana nampak terang-terang ni orang hak takwil tu. Siapa orang nak pada fitnah tu, siapa dan sebagainya. Ni dekat-dekat masalah kita nak raya haji ni. Jadi fitnah pula. Apa jadi fitnah? Ni fa amal ladina fi qulubihim zaigun. Gapo hak fitnah besar kali nak benar. Tak boleh aku mari dulu. Meja aku, tepat aku, mu tak boleh. Ni masalah besar. Tak ada kira pada ad-din. Sedangkan kalau kita tengok ahli Jumaah sendiri, Syekhul Masyayikh, orang-orang khalah, pakak-akak tak tapala belaka mari di Malaysia baru ni. Masalah ni kita boleh puji dia. Dia kata raya haji ni perkataan dia. Raya haji ni sakut paut dengan pada Arafah. Apabila sakut pada Arafah, kita serah pada tuan negeri pada Arafah tu, royak kata nak raya bila, nak ukuf bila, kita turut dia kata. Pas kita hadap Jawi, kita kena turut Syekh hari Jumaah. Apabila bak nak usupa dengan benda hak benar, tak ikut. Buat apa? Ni alladzina fi qulubihim zaigun. Ada dalam hati tu zaig.
Sebab tu hei tok-tok qadhi, hei tok-tok guru, hei ustaz-ustaz, hei orang pegang pangkat tinggi-tinggi, ingat molek kepada satu ayat Allah Taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kamu, takutlah kepada Allah Taala, satu hari kita kena diri depan Allah Subhanahu wa taala. Ummah jadi puasa pun tak tahu kok mana. Nabi janji kata nak uwi ganjaran dua, puasa hari Arafah, kita puasa pedok raya pedok tak. Ya Allah. Kita jadi sebab. Patu apa? Kita dok pehel lagu mana? Sebab tu kita ni marilah kita pakat satu di atas benda hak benar. Ni nak satu marah nak isap rokok, tak kenalah tu. Satu pasal nak buat rengkok kita tak salah tu sebab apa? Sebab satulah ni Nabi murih. Tapi kalau satu nak buat amal ibadat we kena dengan hak ajaran, tu Nabi redha, Tuhan pun redha, ulama Islam pakat sebulak suara balah tu belakang. Apa pendapat kita royak saning tu tiap-tiap tahun. Sedangkan orang ada jadi muskilah sendiri, tok qadhi mana-mana berkata gilah, tahu dengan cara nyata kata pendapat orang nak ikut pada Arafah, hak itulah pendapat yang gagahnya. Hak itulah pendapat yang betul dengan fitrah manusia. Tapi tak. Dengan sebab itu takut katik pada satu hari yang kita kena wukuh dapat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat hari tu dia tupulah sikit apa sudah megah kita tu kan. Ayat Quran ni yang makan hati lebih daripada ilmu tasawuf tu beratus-ratus ribu-ribu ganda. Sebab apabila orang masuk ayat Quran dalam hati, dia takut pada Tuhan. Dia tak buat kok dah gitu ya tak buat. Dengan sebab itu alladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Mari betul-betul Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Kullu di sini makna jami' ni bukan kullu makna majmu' ni, bukan kullu jami' ni. Setengah ya, hak lain tak apa. Tahu. Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah makan kepada keluarga Ja'far ni, makan ni sebab dia ditipu akan bala. Kita balik. Semua hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak dengan cara molek, kita tak buat sepatutnya. Buat apa? Ibtira' al-fitnah wa ibtira' at-ta'wilih. Hak ta'wil hak mana? Hak mana kita tengok diri. Tak saya kata sini. Hak mana nak pada fitnah tak satu dengan syariat Islam. Mula-mula nak satu dengan syariat dulu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tuhan kata, pegang dengan tali Tuhan, agama Tuhan dulu. Lepas tu Tuhan baru Tuhan wala tafarraqu. Baru jangan kita pecah belah. Ni kita mari kita buka satu dulu, nak satu di atas dasar apa? Muka kata kita pegang tak support ni. Dengan sebab itu kita kena pakai usaha. Nak harap daripada kerajaan kita yang nak harap tak boleh muka kata ia tak reti agama. Kita sama-sama orang hidup dalam negara ni sebagai orang Islam, hak ada suara, ada kekuatan, ada muka, ada lidah boleh faham. Kita pakat-pakat satu di atas benda hak molek ni. Nah, satu di atas benda hak molek ni. Itulah dalil kata lari kita buat rengkok dalam agama. Buat apa boleh jadi rengkok? Kerana turutnya benda yang jadi kesamaran, itulah jalan ni yang Allah Subhanahu wa taala larangkan di dalam Al-Quran. Maka aman nak ambil satu hadis sebagai khitam. Masa telah siapa? Daripada hadis Bukhari Muslim. Tengok. Hadis Bukhari Muslim. Hadis bawah pada Quran lah kalau kita kejap. Daripada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, qalat, ia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda katakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengucap kata dia tu rasul, dengar katakan, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, apabila mung tu lihat orang yang ikut benda kesamaran daripada ayat Al-Quran, seumpama misal kita waktu baik saat ni. Tapi kita sebagai ahli sunnah, maaflah kita sebut dah, jang terkadang kita ni we demo tak kepala benda hak bukan-bukan dah.
Dok pikir mari tok demo kata demo ni ikut ayat mutasyabihat ni, ayat mutasyabihat ni, ayat mutasyabihat ni. Barangkali kita orang berjuruh sebab tu demo kita jauh tu. Kita berjuruh. Tetapi hari ni kita berjuruh pasal tu tak ada. Kita nak berjuruh pasal Fatimah tadi itu yang nampak orang toknya pura utah tah ayah dia, siapa nak bangun tak boleh Nabi Muhammad. Ya pergi buai tu bek, buai tu bek, buai tu bek, buai tu bek. Tak boleh we ada. Benar-benar tak kena, jangan sama sekali kita izin kepada mana-mana pihak tak dah kita. Kita kena tanya. Tanya orang ahli ilmu, tak orang ni tak boleh jawab, tanya orang lain, orang ni tak boleh jawab, tanya orang lain. Ya akan jumpa ah. Kata mana hak kita pegang tu jadi tak kena dengan Quran, tak kena dengan hadis, tak kena dengan ulama muktabah. Dok di mana? Kita boleh tahu hari ni. Dengan sebab itu Aisyah kata apabila mung, Nabi kata kepada Aisyah apabila mung tu lihat, dia kata mung fa idza ra'aitil ladzi yattabi'una ma tashabaha min, apabila mung tu lihat khitab pada seorang tapi al-ibrah bi umumil hadis la bi khususis sababil hadis. Aisyah tadi pengajaran dengan umum hadis, bukan makna kata hadis ni untuk Aisyah seorang, dak orang lain-lain pun sama dia akan ikut benda jadi kesamaran daripadanya. Apabila gitu ni dalil kata tak boleh kita buat rangka fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum, mereka itulah ya Allah Taala kanak ki dalam Quran, maka hendaklah kita jaga-jaga daripada jalannya mereka. Apabila kata jaga daripada jalannya mereka, maka aliran mereka itu pun dengan automatik jadi benda yang kena tegahkan. Supalah kalau kita kata kalau kita sekatkan tuai duk di dalam tempat yang kita kakang dia tak saya pergi kana, telefon pun kita tak beri, perhubungan pun kita tak beri, walaupun kita tak ada ambil nyawa dia atau pokok mana, tapi seolah-olah kita kerak dah jalan ni dia, kerak kaki tangan kita kaca. Juga hadis ni menunjuk kata apabila Nabi lari jaga nah orang pasal ikut mutasyabih pasal tu jangan dah ambil jalan ni mereka buat pakai nah, jangan pahal dengan mereka nah. Reti kata aliran mereka itu buat salah. Aliran suku, orang bawa tu suku ya dua. Apabila sebut orang, masuklah aliran dengan automatik selalu dah. Itu masalah fahmul hadis. Pahalnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ayat ni kita ngaji malam ni itulah dalil daripada Quran, daripada hadis yang wajib kita menjauhkan diri kita daripada rangkaian dalam urusan agama. Kalau rajin rangka dalam masalah urusan dunia. Ni sarung tangan pun tak pandai nak buat, getah kita matang sendiri tak pandai. Sungguh dah hamba ayat ni, asal lima kita dah tahu tak tanahnya mana tak pandai nak buat. We jadi benda hak pedah bertahun-tahun tak pandai. Hak pandai ke apa? Tahu masalah ad-din, hak tu pandai. Sebab tu kita ni menjauhkan diri daripadanya. Nak mana urusan dunia. Sebab Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jaga jangan ada khidak dalam masalah tipu daya dan sebagainya. Okey, gih. Tapi dalam agama turut hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana alim ulama kita telah menyatakan kepada kita. Situlah dulu pada perjumpaan kita sekali ni. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, dan kita terima kasihlah pada ahli jawatan Masjid Muhajirin, terutama tu imam kita, Haji Sai kita dan lain-lain lagi yang sudi bukakan ruang kita boleh sama-sama mengadakan majlis at-tafaqquh fid din untuk kita sama-sama boleh mengangkatkan ataupun meningkatkan ketakwaan kita, ilmu pengetahuan kita. Itulah matlamat yang kita hidup di atas muka bumi yang sementara ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.